InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makan semua dah. Alhamdulillah. Kenyang. Laksa Johor. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan pada malam ini, malam 12 Rabiul Awal, iaitu malam memperingati junjungan Rasulullah SAW yang telah diberikan, kita kata telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setengah pandangan 12 Rabiul Awal. Dan alhamdulillah bersempena dengan itu, maka marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita bersyukur dapat bersama-sama di rimbunan kasih, bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dan sahabiah kita dari beberapa tempat, selain daripada Melaka, ada dari Johor pun ada, dari Negeri Sembilan pun ada, dari Perak pun ada, berbagai-bagai lah, dari Kelantan pun ada, insya-Allah. Kedah pun ada. Kedah pun ada. Mana Kedah? Oh, Kedah. Tak perasan. Oh, ada lagi. Ingat balik dah. Alhamdulillah. Jadi kita ada ramai lah, insya-Allah, sahabat-sahabat kita di sini dengan anak-anaknya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah yang berada dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik, contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan kepada pertemuan dengan Allah. Yarjullah, jadi siapa yang berhajat untuk bertemu dengan Allah, yang berhajat kepada rahmat Allah, maka pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik. Wal yaumil akhir, dan mereka yang berharap kepada kedatangan hari akhir, hari akhirat, dan mereka yang sentiasa menyebut nama-nama Allah. Wa zakarallaha katsira, dan mereka yang sentiasa menyebut nama-nama Allah dengan banyak zikir kepada Allah. Jadi pada malam ni kita nak memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita kasihi. Yang kita kasihi ni maknanya kita nak rasa sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana kita ni terpaksa, tapi memang tanda orang beriman kepada Allah disayang kat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau
kita tak boleh nak sayang Rasulullah SAW, maka kita masih lagi ada kurang lah iman kita. Jadi kita boleh check lah iman kita ni kan. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an datang, kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia pun berkata, ya Rasulullah, engkau lah yang aku paling sayang sekali daripada segala-galanya yang lain kecuali diri aku. Kecuali diri aku. Jadi Nabi SAW pun bersabda kepada Umar, ya Umar, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku disayangi oleh dia lebih daripada segalanya, itu termasuk diri sendiri. Jadi kita kena sayang Nabi lebih daripada diri kita. Jadi sebab tu kita kena banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Hari ni kita tahu teorinya nak sayang Nabi ni kita tahu, tapi kan rasa hati kita tak sampai. Sebab tu kita lebih sayang kepada selain daripada Rasulullah SAW, selain daripada apa yang ada pada baginda Nabi tadi, menyebabkan kita jauh. Kita jauh. Sebab tu hari ni kita berada pada zaman di mana manusia jauh daripada apa yang ada pada Rasulullah SAW. Sebab tu kita kena rasa sayang. Macam mana nak rasa sayang? Ini satu soalan kan. Kita dah tahu dah Nabi tu kalau tak ada Rasulullah SAW kita ni banyak benda yang kita tak boleh nak ikut, benda yang terbaik sebagainya kan. Tapi kenapa ramai tak boleh nak sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana sayang ni ada di mana? Sayang ni ada di hati. Bukan ada di teori, bukan ada di akal, dia ada kat hati. Jadi kalau nak sayang Rasulullah tak boleh fikir saya sayang Rasul, tak cukup lah macam itu. Jadi nak sayang Rasulullah mesti hati. Macam mana nak hati? Hati mestilah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kenal Rasulullah. Kemudian Rasulullah mesti kita sentiasa selawat. Sebab selawat ni satu yang banyak dia punya kelebihan dia. Kalau nak sebut kelebihan selawat ni luar biasa. Salah satu sebab mustajab doa selawat. Salah satu sebab dosa kita diampunkan selawat. Salah satu sebab kita akan mendapat kebaikan daripada Allah selawat. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah, Allah akan berselawat kepada dia kan. Tapi apa masya-Allah berselawat tadi, Allah bagi kebaikan. Kebaikan. Allah ampunkan dosa, Allah bagikan kebaikan. Dalam hadis yang lain Allah SWT akan hapuskan kesilapan. Orang yang banyak selawat dia akan terpelihara daripada kesilapan. Ini kita nak kena rasa. Jadi sebab tu kita kena banyakkan selawat. Mula-mula mungkin kita selawat tak ada perasaan apa-apa, tak ada rasa. Tak apa, selawat je terus. Anak-anak pun sama juga, ajar anak selawat. Kemudian kenalkan Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Jadi pada hari ini bersempena dengan kita duduk di akhir-akhir tahun-tahun akhir mendekati 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Kita nak mengenangkan satu sifat daripada sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berani, yang pemberani, yang gagah, yang pemberani, yang berani ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang sangat berani. Sangat berani. Dalam keadaan ramai orang tolak dia, dalam keadaan ramai orang tak terima dia punya dakwah dia di Mekah contohnya, dalam keadaan terkepung, dalam keadaan nak dibunuh, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi konsisten dengan dakwah dia. Masih lagi buat apa yang Allah suruh. Ini beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sampai mereka nak bunuh Nabi, halau Nabi, buat macam-macam kejahatan, mempersendakan Nabi, mencela Nabi. Malahan sampai peringkat ada di kalangan kita tahu mereka berkumpul ramai-ramai kan nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu menunjukkan keberanian baginda sendiri insya-Allah. Dan pada hari ini kita akan cuba melihat sedikit beberapa gambaran keberanian Rasulullah sallallahu sebagai mencontohi sifat yang ada pada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan bila kita dengar cerita kisah Nabi ini, mesti kita nak ada dalam perasaan kita nak ikut, nak contoh dia. Hari ini
Kita mencontohi banyak benda, banyak perkara kita contoh, tapi kita terlupa nak tengok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita nak kena tengok. Bila dengar nak kena contohi. Kan? Nak kena contohi, maknanya kita kena ikut dia. Allah berfirman dalam Quran, "Qul in tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kan, kalau kamu katakanlah, kalau kamu sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutlah aku, ikut Nabi. Jadi salah satu tanda kan kita ni akan disayangi oleh Allah dengan kita ikut. Jadi apa yang kita dengar tentang Nabi, Nabi buat, ikut terus. Tanda kita sayang kat dia. Apa yang Nabi larang, tinggal terus. Barulah kita boleh sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu bila kita selawat, hati kita nak kena rasa tanamkan sayang. Macam mana tanamkan sayang tadi? Kan? Mula-mula kita bayangkan siapa yang kita paling sayang sekali. Kalau orang boleh dapat anak, mestilah anak yang paling sayang. Anak pertama pula tu kan. Kalau pergi program ke, pergi mana ke, pergi travelling ke, ni anak baru bangun tidur kan. Kalau pergi mana-mana ke, mesti teringat anak. Betul tak? Kalau yang boleh dapat anak lah. Kalau anak dah 10, tak teringat lah. Kalau anak dah ramai, dia tak teringat dah. Kalau anak dah ramai sangat, bukan teringat, tak kenal anak dia. Dah ramai sangat. Ada seorang mufti tu, anak ni sampai 20 lebih. 20 lebih orang anak mufti ni kan. Jadi bila anak dia datang kan, dia tanya, ni anak siapa ni? Dia tak kenal anak dia. Padahal anak dia kan. Dah ramai sangat anak, sampai tak kenal anak. Tak payahlah sebut mufti mana lah. Tapi ada seorang mufti. Ni bukan mufti sekarang, dah lama dah, yang dah pencen dah. Dia sebut tinggi dalam ceramah dia, anak saya datang, saya tak perasan anak saya mana satu. Sebab dah ramai sangat. Maklumlah dia sibuk kan, sibuk dengan kerja dakwah, lupa anak-anak ada 10 orang. Lebih 10 orang, lebih 20 orang. Baik. Jadi untuk kita nak sayang pada Allah, kita kena bayangkan siapa orang yang paling kita sayang. Mak kita, ayah kita, yang kita sayang sekarang, yang kita nampak. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita, semua siapa yang paling kita sayang, maka kita nak kena apa? Nak kena bayangkan tadi, aku nak sayang lebih lagi daripada sayang yang tadi tu. Orang yang paling kita sayang. Kemudian lepas tu kita tengok diri kita pula. Kalau aku sayang pada diri aku, tentu aku nak pernah lebih sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, tak sempurna. Iman kita tak sempurna. Ini kita kena buat sedikit comparison lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selalu tengok anak-anak kita compare kan, anak kita yang nombor 1 selalu cakap kan, umi ke, ibu ke, ayah ke, abah ke, tak sayang Alung kita. Kenapa? Alung minta tak dapat, adik minta dapat, macam itu kan. Anak-anak kita selalu compare, kita pun selalu compare kan, kasih sayang. Kalau orang tu ada 2 isteri kan, isteri yang satu mesti compare kan ni, awak ni, abang ni sayang kat dia lebih daripada saya kan. Kenapa? Saya dapat cincin kecil, dia dapat cincin besar kan, macam itu kan. Habis dah tangan dia besar, bagilah besar cincinnya. Kalau tangannya kecil, bagi kecil ikut saiz kan. Takkan nak bagi sama saiz, tak boleh masuk cincin. Compare juga macam itu kan. Ni tak ada kena mengena dengan yang hidup atau yang mati. Jadi maknanya kita sentiasa compare. Kenapa compare? Sebab kita disayangi lebih. Jadi apabila kita melihat kehidupan kita ni, ada tak perkara dalam hidup ni selain Allah yang menjadikan kita tu makhluk tadi yang kita sayang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, kita buang, kita tukar, kita gantikan. Kita gantikan. Penting tak ni? Penting sangat. Kenapa penting sangat? Kerana kita tak akan boleh jadikan Nabi sebagai contoh kalau kita tak sayang dia. Tak boleh. Selagi kita nak cerita kisah dia ni, sedikit daripada kisah dia lah, hidup dia ni, kita tak akan rasa apa-apa kalau kita tak sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena biasakan diri kita untuk mengasihi Nabi. Macam mana cara nak mengasihi Nabi? Kita ingat dia,
kita pun selawat kepada dia. Ingat dia, selawat kita. Banyakkan selawat. Paling kurang macam ni, Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang lah tu. Sallallahu ala Muhammad. Paling kurang lah tu. Kalau lebih lagi panjang, lagi bagus. Selawat yang paling bagus sekali, yang panjang, yang kita baca dalam sembahyang tu. Jadi selawat tu dia ada selawat untuk Nabi Ibrahim sekali, kan? Baik. Jadi kita tengok salah satu contoh yang kita nak sebut pada hari ini, insya-Allah malam ni kita nak tengok sikit dalam sirah Rasulullah SAW, bagaimana Nabi SAW ni seorang yang berani. Dan kita nak hubungkan dengan akhir zaman. Kita nak hubungkan dengan bagaimana yang keadaan yang berlaku sekarang, yang kita mungkin hari ini akan hilang punca. Bila berlaku ujian-ujian akhir zaman, kita dalam susah, kehidupan kita susah, kehidupan kita dalam keadaan ketakutan dengan ancaman dan sebagainya. Semalam dekat Melaka hujan lebat. Betul, malam semalam. Pagi. 3:30 pagi, insya-Allah. Maknanya dah bangun 3:30 pagi tu. Bangun tengok jam 3 pagi. Ada yang bangun awal lagi 3 pagi. Main 3:30 tu lambat juga. Lambat juga. Ada pula yang tak tengok jam langsung, hujan, tidur balik. Betul tak? Hak paling kuat gelak tu lah dia. Lepas tu hujan lagi gelak kan. Nak subuh ni, hujan lagi. Hujan ni memang Allah suruh kita rehat, dia kata. Jadi ada orang pula bila hujan tu, lebat, tak berhenti lebat dia kan. Lebat. Menderu-deru kan. Banjir ke kan? Saya sendiri pun sempat tengok dekat tingkap kan. Banjir ke air dah naik kan. Banjir pula. Jadi kerajaan kita kata banjir. 10 juta orang terkesan dengan banjir kan. Wallahualam lah betul tak betul kan. Tengoklah nanti. Tapi kerajaan juga nak buat pilihan raya kan. Jadi main tak betul kot banjir tu kan. Jadi hari ni kita akan digembar-gemborkan dengan perkara yang menakutkan kan. Perkara yang menakutkan. Semua aspek. Di akhir zaman kita hidup dalam keadaan ketakutan, kesusahan. Jadi bagaimana kita nak mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita berani berhadapan dengan ketakutan, kesusahan. Supaya kita ada sesuatu yang kita pegang. Kita cuba tengoklah sikit sebanyak, insya-Allah. Yang pertama sekali kita ambil petik daripada kitab Bidayah wa Nihayah dari Ibn Katsir radhiyallahu anhu, menjelaskan bagaimana keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, faqatil fi sabilillah. Ini kisah perang kan. Faqatil fi sabilillah la tukallifu illa nafsak wa harridul mu'minin ila akhir. Jadi Allah gambarkan, maka berperanglah engkau, berperanglah kamu. Faqatil fi sabilillah, berperanglah kamu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekali. Maknanya bila kita diserang, kita kena pertahankan diri. Pertahankan diri itu berperang. Bila kita nak baiki diri kita, islah, mujahadatun nafs. Mujahadah itu juga dikira sebagai berperang, perangan jiwa kita. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu orang yang melawan diri dia untuk taat kepada Allah. Jadi Allah gunakan faqatil, maka peranglah kamu fi sabilillah, pada jalan Allah. La tukallifu illa nafsak. Tidaklah Allah akan membebankan kamu, memberatkan kamu, melainkan apa yang kemampuan kamu atas diri kamu tadi. Wa harridil mu'minin, maka kobarkanlah semangat orang yang beriman. Jadi pada malam ni siapa yang rasa lembik aja kan, tak larat aja kan, Allah kata apa? Kita kena kobarkan semangat orang yang lembik-lembik ni. Macam itu. Takut aja kan. Orang yang tak berani aja jumpa cakap apa dalam parlimen, bila kata tentang kapal daripada negara China, kita mana boleh lawan kapal negara China, kapal kita sampan aja, macam itu dia kata kan. Itu ketua apa, menteri cakap, menteri pertahanan. Macam mana kita nak mempertahankan diri kita, belum apa-apa dah takut kan. Jadi Allah gambarkan
Wa harridil mu'minin, berikan semangat, berikan kobarkan semangat kepada orang yang beriman. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan peperangan, berhadapan dengan kesusahan. Kalau perang namanya kesusahan yang tinggi. Jadi ayat ini, surah An-Nisa ayat 84 ini, Allah menggambarkan kepada kita bagaimana dia telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan takut di hadapan dengan musuh. Jadi kita hari ini kalau berdepan dengan musuh kita takut, maka kita tak ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, terutamanya di dalam peperangan. Jangan lari. Perang ni tak boleh lari, jangan lari. Kita kena berdepan, menghadap. Apa pun jadi kita kena menghadap. Mungkin luka, mungkin cedera, mungkin kena sesuatu yang kita kata sakit, mungkin kena boikot, mungkin kena tangkap, mungkin kena aniaya, mungkin kena zalim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam salah seorang yang paling berani dan sabar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lari daripada barisan perang. Nabi duduk depan, Nabi duduk belakang, Nabi duduk tengah dengan strategi yang masing-masing. Bila dia buat tadi, maka bila berlaku sesuatu, Nabi tak pernah berpaling, Nabi tak pernah lari. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya contohnya ketika peperangan Uhud. Kita lihat dalam peperangan Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana apabila tentera-tentera musyrikin telah mengepung baginda Khalid bin Walid. Di masa itu belum Islam lagi, dikepung daripada belakang, tentera berkuda datang, tentera memanah turun nak ambil harta. Sebab tu kita yang pandai memanah jangan rasa saya dah pandai manah. Sebab orang pandai manah tak semestinya dia boleh lawan nafsu dia dengan harta. Panah. Sebab sahabat-sahabat Uhud dia turun ambil dia punya apa? Dia punya ghanimah tadi. Jadi ketika itu ada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar yang cuba melindungi Rasulullah SAW, tewas syahid. Sahabat-sahabat seorang kena bunuh depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun pasukan Islam tadi itu terpukul, dikepung, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan yang ada tu dia tak gentar. Nabi sendiri pada masa itu luka. Luka. Tambahan lagi pada masa itu ada seorang namanya Ubay bin Khalaf. So Ubay bin Khalaf ni telah bersumpah. Dia kata aku akan bunuh Muhammad, dia kata. Dia dah bersumpah, aku akan bunuh Muhammad. Dia memang cari Nabi. Dalam perang tu memang dia cari Nabi. Maka Nabi berpesan kepada sahabatnya, aku dapat rasakan seorang ni nak membunuh aku. Maka kau tengok Ubay bin Khalaf ni, kalau dia ada di mana-mana, beritahu. Jadi Rasulullah nak berdepan dengan Ubay bin Khalaf ni kalau dia nak buat sesuatu. Jadi orang tu nak bunuh Nabi, dia dah bersumpah dia nak bunuh Nabi. Maka Ubay bin Khalaf pun ketika dalam keadaan kelang kabut begitu antaranya maka dia terus pergi ke belakang Nabi, ikut belakang, tak ada depan. Orang bukan Islam ni memang pengecut, bersumpah nak bunuh tapi dia di belakang. Maka sahabat-sahabat setelah diberitahu Nabi, kalau ada kau nampak, beritahu aku, memang dia nak bunuh aku. Maka pada ketika itu dia datang, maka Rasul SAW pun dapat merasai, menyedari akan Ubay bin Khalaf ini, mendekatinya. Maka dia pun ambil tombak daripada Haris bin Samit. Dia ambil tombak, dia pun lempar tombak kena tepat dekat leher dia. Mati macam lembu kena sembelih. Bunyi dia macam lembu kena sembelih. Dalam setengah-setengah riwayat yang lain dengan pedang Nabi bunuh Ubay bin Khalaf ini. Sahabat-sahabat terkejut. Dan langsung menyebar sebab Ubay datang tadi Ubay terpelanting daripada kudanya beberapa kali. Naik kuda dia bukan jalan, dia naik kuda. Dan Rasulullah SAW telah membunuh seorang lelaki musyrik yang bernama Ubay bin Khalaf tadi dalam peperangan Uhud, yang mana Ubay sebenarnya memang mencari-cari Rasulullah SAW. Malahan dia berkata kepada semua orang, aku tak akan lepaskan Muhammad, aku tak akan bebaskan Muhammad.
Dia sebut macam itu. Dia bersumpah. Maka di sinilah kita lihat bagaimana Rasul SAW bila mendengar perkabaran Ubay bin Khalaf mengatakan, kan, aku akan bunuh Muhammad, kan, dia bersumpah dengan nama Tuhan dia, kan, maka Nabi pun menjawab, sebenarnya bahkan aku yang akan bunuh dia. Nabi jawab, nak bunuh sangat ke engkau? Aku yang akan bunuh engkau. Di sinilah, kan, menyebabkan Ubay bin Khalaf bila dengar sini sebelum perang Nabi akan bunuh dia, dan Nabi SAW terkenal dengan cakap dia tu benar, tak pernah bohong. Maka dia pun gemetar, dia takut. Tapi dah tercakap, dia pun pergi jugalah. Akhirnya sungguh-sungguh dia telah dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat kat sini secara umumnya kita lihat bagaimana manusia yang paling sempurna keberaniannya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di akhir zaman perlukan orang yang berani. Satu ketika kami bincang-bincang dekat NGO, perhimpunan NGO, perjumpaan NGO di Kuala Lumpur. Tak payahlah cakap kat mana, orang boleh agak kat mana. Bincang, ada seorang cakap, saya dapat maklumat. Apa dia, kan? CIA sedang memantau kita. Masa tu tengah duk bincang pasal macam mana nak menyusun strategi berhadapan dengan perancangan jahat ketua jin. CIA sedang memantau kita. Dan maka pada masa tu, betul ke macam mana kita kena ubah tempat meeting kita ni. Tak boleh kat sini, kita kena cari gua cave pun tak apa. Batu cave pun tak apa. Batu cave pun tak apa. Jadi nak sebut sini, ada yang cakap macam itu, ada yang tak ada apalah, kan? Ada yang macam itu, kan. Tapi masing-masing gementar juga, kan. Sebab tengok masing-masing reaksi dah lain. Kenapa? Dulu ingat ada orang pantau kita, orang Melayu je, orang lokal lah, orang tempatan. Ini orang terbangsa tengok ni, kan. Jadi pada masa itulah ada orang cakap lah, yang cakap ni pun daripada Bukit Aman juga, kan. Jadi nak sebut kat sini, kan, dah bimbang lah. Anda bimbang. Kita ni besok akan ada gangguan telefon, internet. Bimbang lah. Blackout. Besok kita ni akan berada kesusahan ekonomi kita. Bimbang. Bimbang semua. Baru tahulah, dengar tak apa dia? Kan? Tentera mereka, 60% tentera mereka dah berada di kawasan Southeast Asia, Nusantara. 60% tentera laut mereka dah berada di Southeast Asia sejak tahun 2012 sampai 2017, complete 60%. 60% tu berapa? 60% tu sama dengan 7 buah kapal super carrier. Satu buah kapal ada 10,000 tentera kekuatannya. Kalau 70,000 dah keliling kat Selat Melaka lah sebagainya. Macam mana nak buat macam ni? Nak lari mana ni? Dengar pula 1.3 juta pelancong Cina yang disyaki sebagai tentera masuk tak keluar-keluar dari negara Malaysia. Lah, kita nak lawan Cina juga ke? Tentera Cina pun nak lawan, tentera mereka pun nak lawan, kan? Itu tak termasuk lagi Freemason yang ramai, Illuminati yang banyak, kan? Bimbang. Takut, kan? Jadi kita ingat, kalau kita mengkaji itu, kita ingat kita makin takut. Nabi SAW, kan, kata Ubay bin Khalaf, aku nak bunuh Muhammad, aku tak lepaskan Muhammad. Dia cerita, kan. Maka Nabi SAW, kau nak bunuh, kan, akulah yang akan bunuh kau. Jadi Rasulullah SAW berani. Jadi sebenarnya dalam perang ni Nabi bunuh dia seorang tu aja. Nabi tak dibunuh orang lain, dia seorang dia je. Dan digambarkan orang yang dibunuh Rasulullah SAW tu, kan, antara orang yang akan mendapat siksaan yang paling teruk dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia memang layak dibunuh. Jadi nak sebut kat sini, Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin perang, pemimpin yang berani. Jadi Nabi ni bukan ajar semayang je, Nabi bukan ajar puasa je, Nabi ajar jadi orang berani. Berani apa? Berani
kerana mempertahankan kebenaran, berani bersama Islam. Jadi ini benda yang kita nak rasa. Kalau tak, kita akan jadi orang-orang biasa. Baik, ada satu lagi kisah keberanian Rasulullah SAW. Masa ni perang Hunain. Kalau kita pernah dengar, sebagian kita pernah dengar cerita ni. Perang Hunain ni berlaku pada 8 Hijriah, kurang lebih 630 Masihi. Perang Hunain ni berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Jadi selepas pembukaan kota Mekah tu ramai orang masuk Islam. Tapi orang masuk Islam ni iman dia masih lagi tidak kukuh, tak kukuh lagi lah. Jadi pada masa itu kita melihat Rasulullah SAW bersama dengan 10,000 kaum muslimin, orang yang baru masuk Islam, yang baru masuk setelah kota Mekah dibuka oleh tentera Islam. Maka setelah Rasulullah SAW membuka kota Mekah, dan setelah dia menunaikan urusan dia, majoriti penduduk, kalau nak kata majoriti, hampir semualah masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW pun membebaskan mereka, dan akhirnya berita itu sampai kepada orang-orang daripada Hawazin, dan mereka mempersiapkan bala tentera untuk perang Rasulullah SAW. Jadi ini daripada Bani Jusim, iaitu ataupun daripada ketuanya Malik ibn Aus An-Nadri. Jadi mereka pun siapkan tentera. Bila Mekah dah dibuka, orang masuk Islam, maka mereka siapkan tentera. Ni mesti Muhammad datang sini ni, siapkan tentera. Ramai tentera mereka. Kemudian ketika perang itu, mereka datang dengan isterinya, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka, semua ternak kambing, semua yang apa harta datang. Tak ada yang tinggal, bawa sekali harta. Kenapa? Nak bagi semangat kepada orang yang perang tu, kan? Kalau kau mati, kau kalah, isteri kau kena ambil, anak kau kena ambil, kena bunuh, kan? Harta kau kena rampas. Dia bawa harta sekali. Jadi motivasi dia apa? Harta. Motivasi dia harta. Jadi sebab tu kita lihat hari ni ada orang motivasinya harta, pergi perang, kan? Maka Rasulullah SAW berangkat menghadapi mereka dengan pasukan yang terdiri daripada orang-orang yang baru masuk Islam dan sahabat-sahabat yang lama. Kurang lebih bermula dengan 10,000 orang. Mau bayang ramai tentera Islam, 10,000. Daripada kabilah-kabilah Arab, daripada kaum Muhajirin, daripada kaum Ansar, bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW. Kemudian ditambah lagi dengan kaum Tulaka, 2,000 orang. Sebenarnya totalnya 12,000 orang. 12,000 orang. Ni Nabi ni pertama kali perang dengan sahabat-sahabatnya Muhajirin dan Ansar, bersama-sama dengan orang baru masuk Islam, 12,000 orang. Jadi kita ingat orang masuk Islam ni bersih, berani, kan? Jadi maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa mereka menuju ke daerah musuh. Pergi sampailah di lembah Hunain, lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Maka ketika itulah berlaku satu serangan hendap daripada tentera musuh. Betul-betul pagi pada masa itu, ketika masih lagi gelap. Maka mereka telah dihujani dengan perangkap yang dibuat oleh orang-orang Hawazin tadi, dan kemudian mereka telah mengejutkan Muslim dengan lemparan anak panah dan juga pedang-pedang masing-masing. Jadi rupa-rupanya kena ambush. Kena ambush. Jadi bila kena ambush ni, dalam menghadapi serangan daripada dua arah, daripada tepi kiri kanan, daripada depan, maka pada ketika itu orang Islam terpukul, terkejut, lari. Lari. Tak semualah, tapi yang baru-baru masuk Islam ni pakat lari belaka. Saya teringat masa saya dengan kawan-kawan pergi ke nak masuk Gaza. First time nak masuk Gaza. Nak masuk Gaza bersama-sama dengan rombongan Viva Palestina. Dipendekkan cerita, kami pergi ke telah dapat izin dari Kerajaan Mesir nak masuk ke Gaza di Al-Arish pada masa itu, dan duduk di pelabuhan. Rakyat Malaysia ada 12 orang, termasuk 2 orang pemberita daripada berita bernama daripada RTM. Jadi bila dah pergi situ, kita duduk kat luar, kan? Duduk kat luar. Kemudian kita pun tiba-tiba dikepung oleh 2,000 tentera Mesir.
kepung. Dia kepung, tak nak bagi keluar. Maka dia kata, di dalam rombongan kamu ada orang-orang yang kami kendaki, wanted. Dia pun sebut nama-namanya daripada kawan-kawan daripada Eropah dan sebagainya, orang putih. Tak ada apa pun, saja je. Dan kemudian kami tak benarkan kamu membawa kenderaan-kenderaan yang seperti kenderaan Abaman kita. Tak boleh. Kenderaan trooper, kenderaan apa dia panggil 4x4, kenderaan dia tak bagi. Sebab apa? Mesti nak ambil kenderaan. Dia nak ambil lah. Tak boleh, dia kata. Kita bawa semua je kenderaan. Untuk Gaza, nak kenderaan tu bawa untuk diserahkan ke Gaza, kan kita balik jalan kaki lah. Macam itu. Balik naik bas lah kan. Jadi tiba-tiba dia tak bagi. 2,000 tentera kepung. Pertama kali kena kepung. Pertama kali kena kepung. Takut tak agaknya? Mula-mula tak takut, berani. Dia pun, kita pun ambil trailer-trailer tu, tutup apa namanya, pintu pagar, pintu masuk di port, di pelabuhan, tutup, kita pun duduk kat depan. Yang paling besar sekali orang Turki. Tapi orang Turki ni tua-tua. Pegang macam ni kan, tangan dengan tangan pegang. Ingat lagi, pegang. Jadi kita ni muda ni, bukan muda, kita ni yang Malaysia semua ni pendek-pendek dia duduk belakang. Saya duduk barisan nombor soft nombor 2. Nombor 1 Turki semua, padang besar-besar, pegang macam ni kan. Lepas tu kita pun selawat, sallallahu ala Muhammad, selawat. Lepas tu kita membaca Quran. Ada yang baca Quran semua, penat selawat, baca Quran pula. Tentera tunggu kat depan. Semua pakat pegang kayu, senjata pun ada. Lepas tu saya ingat lagi masa tu, tiba-tiba datang beberapa orang tentera berpreman, tentera yang pakai baju biasa, sembuh ni, apa, pembedih mata ni, spray tu, sembuh. Kita dah pegang ni, arahan jangan lawan, tahan, jangan lawan, tutup mata, jangan lawan, tahan. Dia provoke, dia buat provokasi. Bila dia provoke, kita lawan, alasan dia nak pukul kita, alasan nak tangkap, alasan nak tembak. Jadi masa tu kita yang barisan kedua tahan sikit lah. Kita lepas tu tiba-tiba ada seorang kita punya Malaysian pelajar daripada UK, berani dia. Tak ingat siapa nama dia. Kalau dia tengok ni video ni, tolong kontak saya tak ingat nama dia. Dia berani ambil gambar. Dia ke depan daripada yang barisan kita buat tu, dia ambil gambar polis tu buat onar lah kan. Ambil gambar provok. Dia pula kena tangkap. Tolong tangkap kan. Pangkat tarik ni kan. Baru dia nak pukul, tengok muka macam Korea kan. Orang Melayu muka Korea. Ini Korea ni, dia kata, ni bukan Arab. Tarik masuk ke dalam band Black Maria, duduk kat situ. Dia kena pukul, kena gitulah. Tapi tak adalah kena pukul sampai lembik, tak adalah kan. Sebab tengok orang Korea kan bergaduh dengan Pak Jong Bong ke apa ke, lagi susah kan. Pak Jong Bong apa kan nama dia, Kim apa tu kan. Dia tengok macam Korea rupa dia kan. Dia macam muka dia macam Cina sikit. Orang Malaysia kan, dia kan campur-campur kan. Rambut panjang macam Korea, macam hero Korea lah. Jadi agaknya tentera mesti dia tengok cerita Korea agaknya kan. Dia sempat pegang tangan terkepak sikit lah, kehil lah tangan dia kan. Tapi dia nak pukul, tengok ke Korea pula dia kata. Kalau muka Arab dah kena dah Jadi ada juga disadvantage orang yang handsome muka Arab kan. Kalau jumpa dengan tentera British pula kan, mesti dia pukul. Jadi masa itulah pertama kali tengok anak sebut bagaimana keberanian orang-orang lama ni. Tiba-tiba tak lama lepas tu, dia ambil batu-batu, semua batu-batu ni besar-besar penumbuk ni, dia baling batu. Bayangkan 2,000 orang, kalau seorang sebiji, tak 2,000 biji. Itu kalau sebiji. Kalau 2 biji sekali kena tu, jahit 3, jahit 4 jahitan, 3 jahitan. Saya ingat lagi, saya kat belakang, kita nombor 2, kita rendah sikit kan. Jadi yang kena depan lah kan. Yang depan ni tak bergerak. Kalau kita lari-lari. Kalau kat Malaysia punya demonstrasi, tak payah batu, air je dah berterabur semua kan. Ini macam tu, kau kena ada seorang pakcik tu
tua dah dia. Kena banyak kali pum kat kepala dia, pum pensan. Tapi masih tetap berdiri. Pensan dia berdiri macam ni. Oh, berdarah-darah. Lepas tu kami yang belakang ni masuk tarik. Belakang-belakang ni ada orang tua, ada kanak-kanak, ada baca Quran semua, dan perempuan pun ada belakang-belakang ni, semua tarik belakang. Dah habis semua, baru kita tarik yang tadi yang depan ni. Dah tergantung-gantung, dah pensan dah. Tarik. Tutup pagar, trailer ke depan kan, tak bagi masuk. Sebut kat sini. Jadi sebenarnya yang kuat bukan muda, yang kuat bukan badan hebat, tetapi yang kuat ialah iman. Saya nampak sendiri bagaimana orang Turki ni sanggup pertahankan diri dia untuk nak pertahan orang belakang. Dia tak lari. Kalau kita agaknya kita dah lari dulu kan. Dia tak lari. Dia duduk situ tahan supaya batu tak sampai ke belakang. Dia paling besar badan dia. Dia kan tinggi-tinggi orang Eropah. Jadi saya boleh bayangkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan begitu agaknya, bagaimana keadaan Nabi. Yang lain-lain ni, sahabat-sahabat Nabi yang kita kata baru masuk Islam ni, berlari pakat lari belakang. Maka Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Saya bacakan makna saja. Ayat 25-26, panjang ayat ini. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, wahai orang mukminin, orang beriman, di medan peperangan yang banyak. Allah tolong orang beriman. Kalau perang, Allah tolong orang beriman. Dan ingatlah kamu peperangan Hunain, iaitu pada waktu itu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlahmu. Jadi rupa-rupa yang menyabit lari tu, yang lari patah balik tu sebab hati rasa sombong, bongkak. Sebab bilangan ramai, kita mesti menang punya, kita mesti boleh kalahkan tu punya. Alangkan biasa pun kita boleh menang, ini kan pula 12,000 orang. Jadi ada di kalangan orang Islam yang hatinya ada sifat dan bongkak. Allah sebut di dalam Al-Quran, kerana banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang banyak tidak memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun. Banyak ni bukan tanda benda tu kita memang confirm menang. Hebat kita bukan tanda kita menang. Bukan tanda kita boleh menang bila kita hebat, kita banyak, kita ramai. Maka pada ketika itu, bila diuji tadi, bumi yang luas terasa sempit, kemudian kamu lari ke belakang dan berpecah belah, bercerai-berai. Sebab sombong tadi tu diuji dengan panah, diuji dengan pedang. Orang dah kepung macam itu dekat lembah Hunain tu, semua pakat-pakat patah balik lari, tinggalkan Nabi. Padahal Nabi ada bersama tu. Kita bayangkan kalau Rasulullah ada, katalah Rasulullah ada bersama kita kan, contoh aja, tiba-tiba kan api, kita pakat lari semua, tinggallah 11 orang. Kita nak selamatkan diri kita. Jadi Allah bagi apa? Perumpamaan dalam ayat ini, apa yang berlaku. Allah ceritakan semula. Dia kata apa? Allah sebut, kamu bongkak, kamu bergantung pada bilangan yang ramai. Maka bila diberikan ujian tadi kan, bilangan yang ramai tidak memberi manfaat sedikit pun, bumi yang luas terasa sempit, lari ke belakang, patah balik, bercerai-berai, berpecah-pecah. Jadi berpecah belah, tinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan hari ini kita ni sebenarnya macam mana? Kita ni, pergantungan kita ni macam mana? Gantung pada diri kita ke? Kuat kita ke? Rumah kita ke? Tanah kita tinggi ke? Duduk kat tinggi. Kenapa? Banjir, kita kena naik tempat tinggi, lebih daripada 50 meter daripada aras laut. Kemudian jangan duduk kat tepi pantai, kita duduk jauh sikit daripada pantai. Kemudian kita kata, wah okey, dah bagus semua. Jadi kita tiba-tiba kan, kita bergantung kepada tanah pula, kita bergantung kepada rumah pula, kita bergantung kepada pandai kita pula. Ini Allah tegur orang beriman ketika perang Hunain. Kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan lari. Jadi Nabi dia kena tinggalkan, Nabi ditinggalkan, tinggal pakat lari, tinggal Nabi bersama kurang lebih 80 orang. Daripada 12,000 tu tinggal 80 orang aja. Bayangkan, daripada 12,000 80 orang aja bersama Rasulullah. Di mana iman kita? Kita kena cek. Agaknya kalau kita berada dalam keadaan terkejut macam tu, kita termasuk yang 12,000 yang lari tu, ataupun 80 orang yang stay. Di mana kita? Kita cek iman kita ni. Takut tak takut?
Summa anzalallahu sakinatu 'alal rasulih wa 'alal mu'minin. Kemudian Allah turunkan sakinah, Allah berikan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Jadi Allah nak gambarkan Nabi dalam keadaan tengok, apa hal semua patah balik ni? Semua patah balik. Dia bayangkan 12,000 orang, 80 orang aja yang tinggal. Punya beza besar tu. Kalau yang lari tu yang sikit-sikit tu tak pun 12,000, maknanya 11,920 orang kurang lebih. Bayangkan 11,000 lari. Kita bayangkan, gambarkan perang Hunain ni. Kelang kabut, kena attack, kena ambush, kiri kanan, depan belakang kena ambush. Lari patah balik. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, sakinah kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tidak melihat. Nampak? Orang yang sabar, orang yang berani tadi, yang bersama Nabi tadi, Allah turunkan bala tentera yang tak nampak. Malaikat turun. Malaikat turun. Pembantu-pembantunya turun. Jadi maknanya, walaupun kita tak ramai ni, kita kata tak ramai macam ni, tapi malaikat tu, saya ingat ketika peristiwa Ambon. Ingat lagi Ambon, Maluku? Ingat lagi Christian attack orang Islam di Halmahera, di Maluku, Pulau Maluku tu kan, Ambon. Ada satu peristiwa tu di masjid, satu masjid tu dah dikepung oleh orang Kristian. Dah dikepung, dia orang nak bakar masjid tu bersama dengan orang kampung. Dia orang nak bakar. Orang kampung dalam tu dah memang dah terkepung, tak boleh nak buat apa. Dan mereka ni ada anak-anak lah, orang tua lah, perempuan. Kalau ada orang muda-muda pun berapa orang kerat je, sikit je, tak dia bertahan je. Jadi dia orang dah datang dekat nak bakar masjid. Ini diceritakan oleh orang Islam kita yang ada. Dah dekat mereka minta ke Allah. Mungkin adalah di kalangan mereka ni orang yang soleh tadi, agaknya doanya mustajab. Tiba-tiba orang Kristian tu lari patah balik. Lari patah balik. Jadi lepas perang habis lama, apa dia tanya dengan orang, kenapa kau lari? Dia orang ni adik-beradik je sebenarnya, Islam Kristian adik-beradik je. Kenapa kau lari macam tu, nak bunuh kami dah? Kami nampak tentera berkuda keluar dari masjid. Kami nampak tentera berkuda putih, berkain putih, keluar dari masjid, kejar kami, pakat lari semua. Yang kena sembelih, ada juga yang kena sembelih, yang kena bakar ada juga. Tapi peristiwa dekat masjid, satu masjid ni, ini diceritakan oleh orang Islam di situ. Dia pun heran, pasal apa lari? Tiba-tiba lari. Yang dalam tu dah memang kata, serah ke Allah, ya Allah, ya Allah, agaknya apa doanya, Allah alam lah. Lari patah balik. Dia nampak ada tentera berkuda putih keluar daripada masjid nak pergi kami takut. Tiba-tiba ada tentera berkuda pula, pakat lari semua. Allah gambarkan Nabi SAW kurang lebih 80 orang tinggal pada masa itu. Maka Allah turunkan bala tentera yang tidak kelihatan. Allah turunkan bala tentera yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Demikianlah pembalasan kepada orang yang kafir. Jadi peristiwa itu macam mana berlaku. Jadi bila tentera Islam lalu di lembah Hunain, maka ketika itu puak-puak Hawazin ni dah kepung dah, dah tunggu dah. Tempat ni macam kita kata jalan yang sempit lah, jalan sempit, tempat yang apa kita kata mudah nak buat ambush lah. Kalau kita ada belajar kadet tentera ke, kadet polis ke, kesatria ke, saya dulu kesatria sikit adalah juga. Kawat-kawat ni bolehlah juga sikit-sikit. Jadi ada belajar ambush. Ada belajar ambush. Ambush ni sebelum buat nak pastikan orang yang kena ambush tak boleh keluar. Kita tutup sini, tutup sana. Tembak kiri kanan kalau pakai senjata lah. Kalau tak panah lah macam itu. Jadi rupanya sahabat-sahabat dah kena kepung di ambush. Takut 11,000 lebih lari. Maka pada ketika itu Nabi SAW naik bagal berwarna merah. Bagal, Nabi bukan naik kuda perang. Bagal ni laju pun tak, slow pun tak.
Sebab dah ramai orang, tak kisah ramai orang, 12,000 orang, naik baral pun tak apa. Maka pada ketika itu, ketika semua lari cabut patah balik, Nabi terus ke depan, pecut. Jadi maju terus ke musuh, pergi ke musuh Nabi. Bukan Nabi pun ikut lari, atau Nabi tahan, tunggu, kita tinggal 80 orang ini, 80 orang ni, tunggu dulu. Tak. Nabi terus pecut ke depan. Sehingga kan pada masa bapa saudaranya Ibnu Abbas sebelah kanan dan Abu Sufyan Ibnu Haris Ibnu Abdul Muttalib sebelah kiri, pegang Nabi punya baral itu, pegang supaya baral itu tak jatuh. Sebab Nabi pecut ke depan, bukan ke belakang. Nabi ke depan. Berani tak berani Rasulullah SAW? Yang ada 80 orang Kita boleh bayangkan kita macam mana kan? 1 juta datang, nak datang, nak kepung kita. Tiba-tiba kita ada 2 juta, semua pakat patah balik. Kita tinggal 80 orang. Macam mana nak patah balik ke nak terus patah balik tu? Berfikir, sempat fikirlah. Rasul tak fikir, terus pergi. Rasul pergi, sahabat-sahabat ikut. Sahabat yang sebelah Nabi pegang supaya baral tak jatuh. Sebab Nabi pecut. Nabi pecut, bukan jalan slow, tak, pecut. Sahabat pegang, Abu Sufyan Ibnu Haris sebelah kiri, Ibnu Abbas pegang baral jangan sampai terjatuh. Sebab Nabi pecut. Maka keduanya mengekang tali baral, memegang, jangan terlalu cepat sangat, jangan sampai jatuh nanti. Sebab baral ni bukan kuda, dia lari-lari jatuh. Jadi sahabat pegang supaya jangan jatuh. Rasulullah SAW terus berjalan, tak berhenti, terus dengan cepat. Maka Rasulullah pun menyebut nama dia, sampai Nabi sebut nama dia. Nak suruh yang lari itu patah balik. Apa Nabi kata? Wahai hamba Allah, mari kemari. Wahai hamba Allah, mari kemari. Jangan lari, kembali kepada aku Rasulullah, aku Nabi Allah, aku utusan Allah, aku Nabi yang tak pernah berdusta. Nabi sebut nama dia. Nak suruh yang 11,000 lebih itu patah balik ni. Aku anak Abdul Muttalib. Aku cucu Abdul Muttalib lah, anak ni. Orang beranilah, pemimpin Quraisy. Jangan lari. Rasul SAW sampai sebut nama dia dekat perang, masa perang. Dan kemudian Nabi sebut tu juga supaya orang-orang yang ada tu tahu akulah Rasulullah. Dia sebut kuat. Kalau kita okey, taktik 80 depan, Rasul belakang, selamatkan komandan. Kalau kita lah, tak, Nabi dia yang pecut. Ni nampak berani Rasul SAW. Kita macam mana? Ni bukan lagi komando. Kalau kita nak kena panggil Abang Bismi baru boleh ke depan. Pasal nampak kat belakang dia sebut nama. Panggil ke depan dia lah kan. Tapi dia dah jiwa orang komando ni lain. Ni Rasul SAW. Rasul ke depan, terus pecut ke depan. Dia sebut aku utusan Allah. Nabi sebut nama dia. Aku tak pernah menipu, tak pernah berdusta. Panggil semua, pakat lari 11,000 orang. Nabi sebut, panggil, tak dengar dah. Ini orang Islam ni, sahabat ni. Tapi sahabat yang baru masuk Islam, tidak diproses lagi, tarbiyah tak lalu lagi, tak sempat nak lalu tarbiyah lagi betul-betul komplit. Baru masuk Islam dekat Mekah, macam itu. Maka Abu Bakar, Omar, Ibnu Al-Abbas, Ali, Afdal Ibnu Abbas, Abu Sufyan, Aiman, ini antara sahabat-sahabat, Usama bin Zaid, antara sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang bersama, tetap bersama dengan Rasul. 11,000 dah jalan, lari 80 orang kurang lebih bersama dengan Rasulullah. Itu depan tu, 1,000 depan tu, bukan sikit. Kemudian Nabi memerintahkan pak saudara dia kat sebelah tadi, Ibnu Abbas, yang terkenal dengan suara dia, suara keras. Kalau kawat tu yang paling kuat suara dia, baris, siap, betul kan? Baris sedia, siap kan, sedia kan. Jadi Ibn Abbas ni suara dia keras sikit, suara dia kuat. Maka Nabi kata, panggil tu orang tu, panggil. Agaknya Nabi sebut nama dia, orang tak tahu. Nabi suruh buat Ibn Abbas, panggil, suruh dia patah balik. Maka Ibn Abbas pun melihat, dia tengok yang lari-lari semua, pakat lari macam tak cukup bumi, dengan suara yang keras. Maka Ibnu Abbas pun menyeru, wahai ashabus samra,
Suara dia lebih kuat lah daripada saya. Saya cukup kuat lagi menangis budak-budak belakang ni. Wahai ashabus samrah, wahai orang-orang yang telah berbai'ah, wahai orang-orang yang telah bersama-sama dengan kita dengan berjanji setia, wahai orang yang memiliki Al-Baqarah, wahai memiliki Al-Baqarah, diseru Muhajirin dan Ansar. Yang nak lari itu biar lari, diseru yang Muhajirin dan Ansar ni yang bersama dengan Nabi SAW. Maka dijawab oleh orang Muhajirin dan Ansar, labaika ya labaika. Dijawab, kami ada, kami sahut seruanmu. Maka kaum muslimin yang terikut, ada yang terikut tadi, sebahagian patah balik bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada seorang sahabat, agaknya dah 11,000 patah balik. Agaknya dia ingat yang belakang-belakang ni ingat Rasul suruh patah balik kan. Dia pun ikutlah sekali kan. Dia tak tahu. Bila dengar Ibn Abbas panggil, rupanya ada Rasul kat depan, patah balik. Maka dia patah balik, bergabung semula. Ada seorang sahabat, bila dia patah balik, dia punya unta dah laju, jatuh dia, patah balik. Dia tarik dia punya baju, pakai baju, patah balik jalan kaki, patah pergi kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat pergi di kalangan Muhajirin dan Ansar, bergabung semula dengan Rasulullah SAW, membalas serangan dengan bersungguh-sungguh. Maka Nabi SAW tengok dah tak ramai dah ni, ambil pasir. Ini kita boleh belajar lah, insya-Allah. Maka Nabi mengambil pasir, segam pasir, minta kepada Allah pertolongan. Ya Allah, tunaikanlah kepada aku apa yang kau janjikan. Tunaikanlah kepada aku apa yang kau janjikan. Ya Allah. Nabi lempar pasir kepada musuh. Maka tidak seorang pun daripada pasukan musuh, melainkan kedua matanya dan mulutnya terkena pasir, membuatkan mereka sibuk dengan pasir, lupa dalam perang. Pasir pergi ke mata, ke mulut, masuk mulut dengan mata. Jadi nak buang pasir dekat mata dengan mulut ni, menyebabkan tidak ada seorang pun tentera pasukan musuh yang perasan, yang rasa di tengah perang. Semua sibuk dengan tu. Akhirnya mereka nampak orang Islam ni datang, mereka cabut, patah balik. Akhirnya mereka pun mundur, dan kaum muslim yang ada tu, yang sikit tak banyak tu, mengejar mereka dari belakang seraya membunuh dan menawan mereka. Maka seluruh pasukan kaum muslim telah bergabung, dan pada melihat itulah tawanan itu telah diberikan gelaran oleh Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu kisah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pertempuran yang sengit ni, tiba-tiba pakat lari semua. Nabi SAW tidak mundur. Pasukannya mundur, pasukannya patah balik, lari tak cukup tanah. Nabi tak mundur, terus ke depan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lah agaknya macam mana? Bayangkan sekiranya kita diserang oleh musuh. Kita diserang oleh musuh yang ramai, musuh yang dengan teknologinya, dengan kekuatan-kekuatan dunia mereka, kapalnya, kapal terbangnya, senjatanya datang ke negara kita, datang kepung Malaysia dari luar, dari dalam, Amerika ke China ke, dengar-dengarnya dah ada kat dalam pun. Maka pada masa itu, kalau kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikit pun tidak ada gentar. Nabi sikit pun tak takut, walaupun dia hanya ada 80 orang kurang lebih, berhadapan dengan 11,000 lebih lari pada peringkat awal. Sekalipun Rasulullah SAW ditinggalkan oleh tentera-tentera tadi, Rasulullah SAW terus pecut menuju ke arah jantung musuh dan mengisyaratkan namanya agar orang yang tak kenal dia kenal dia. Sebut, aku Muhammad, aku Rasulullah, aku tak pernah berdusta. Pergi. Jadi kalau musuh nak bunuh dia, dah kenal dah. Oh, tu Muhammad, tu Muhammad. Oh, tu Nabi, tu Nabi. Kan? Itu dia Muhammad. Bunuh. Tak, Rasulullah tak takut. Perkenalkan, aku Muhammad. Pergi pecut ke jantung musuh pada masa itu. Inilah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga selawat dan salam Rasul salam ke atas Rasul tadi dilimpahkan oleh Allah. Semoga Allah memberi balasan yang terbaik bagi Rasul salam, memberi contoh kepada kita. Kalau tak, kita jadi penakut, takut nak duduk seorang-seorang dalam rumah macam gini pun kan. Tengok kan, mana satu lansir yang goyang-goyang, naik atas seorang-seorang kan, rasa seram sejuk kan. Ni ada benda ni, ada benda. Nampak tak? Rasul berani sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana dapat berani ni? Macam mana jadi berani ni? Kita nak berdepan dengan ujian akhir zaman ni. Nak berdepan dengan tentera-tentera besar Dajjal. Hampir 1 juta tentera Dajjal akan berdepan dengan tentera Islam. Tak tahulah kita ke orang lain ke. Kan? Mungkin di depan mata kita ada orang yang kena tangkap besok. Mungkin ada orang yang kena seksa, mungkin ada kena aniaya. Mungkin yang ada kena macam-macam daripada musuh. Mungkin sahabat-sahabat kita yang kena. Mungkin orang dekat kita. Datang Amerika, datang China, datang geng-geng globalis nak kontrol negara kita. Saya nak tanya kepada tuan-tuan sekalian, termasuk hak tengok ni, agaknya kita berani tak nak berhadapan dengan tentera Dajjal? InsyaAllah gitu kan. Cakap okey lah. Main malam ni kita tidur kat rumah agam. Syarat ni 1 orang 1 bilik. InsyaAllah. Kita ada rumah agam kat sini. Kalau nak tengok boleh, InsyaAllah. Kalau siapa yang ada paranormal boleh datang. Nampak kelibat putih lah, nampak macam-macam lah. Ada orang bisik-bisik, apa khabar? Oh jadi awak dari mana? Saya sisi kat sini. Saya sisi Serkam. Dah ikut dah kuliah Ustaz Razman. Nampak? Live lagi. Saya nak berkenalan. Ada sahabat-sahabat kita kena bisik kan. Apa khabar? Buat apa tu? Pun ada juga macam tu. Kita Ustaz, semalam mana dengar Ustaz? Ustaz nak minta izin balik rumah sekejap, tengok mak. Tengok mak sakit. Alasan ada seorang nak buka pintu pagar depan, zup, ada kelibat. Ustaz, ada orang ke duduk kat rumah tu Ustaz? Tak adalah, gurau-gurau je. Itu yang bawa kayu. Itu ada kayu nampak, bukan kayu lagi. Satu ala binatang, satu ala setan. Apa nama kayu tu? Kayu tas. Kayu tas. Kayu tas boleh ala setan yang betina. Kayu pun ada jantan betina. Hebat. InsyaAllah ini hebatnya orang Islam. Dia tahu kayu ni jantan, kayu ni betina. Kita sama ya, tahu kan? Kalau itik jantan betina kita tahu, Ramli kata kan, kayu macam mana buat ini. InsyaAllah pandai kita. Baik, jadi kita nak uji iman kita. Uji iman kita ni maknanya apa? Uji iman kita cek, kalau lah berlaku emergency, kalau berlaku sesuatu yang kecemasan, kalau berlaku sesuatu yang menakutkan, iman kita ni, hati kita ni nak pegang siapa, nak pegang mana. Kalau kita pegang pada bilangannya ramai, sahabat-sahabat ramai datang, kita ramai kawan-kawan, ramai penyokong, ramai pendukung. Kalau yang ikut FB ni dapat sampai 100,000 lebih, bangga kan. Saya ni dalam kalau yang ikut saya punya FB saja 100,000, yang ikut YouTube lagi ratus ribu lagi, banyak, bangga. Saya ni banyak follower sekarang ni kan. Sambil dipanggil sebagai Ustaz YouTube pun ada kan. Banyak follower. Kita bangga dengan banyak follower. Yang ni berapa yang ni? Yang ni 1 juta ikut dia. Bangga. Sedangkan dalam sejarah kita nampak, kalau kita berpegang dengan makhluk,
ramai penyokong, ramai follower, ramai orang yang bersama kita, atau berpegang dengan kekuatan kita, maka kita akan jadi orang yang paling pengecut di dunia ni. Sebab kita bergantung dengan makhluk, kita bergantung dengan manusia, kita bergantung dengan diri kita sendiri. Siapa diri kita? Diri kita ni hamba je. Jangan kita letakkan pergantungan kepada makhluk. Kita pasti jadi bacul, pasti jadi pengecut. Maka pergantungan pada Allah sahaja. Bila kita bergantung dengan Allah, maka pada ketika itu apa berlaku? Datang sesuatu yang mengancam, yang menakutkan. Masa tu kita ada Allah. Kalau aku kena, aku cedera, Allah izin aku cedera. Kalau aku mati pun Allah yang izin aku mati. Masa tu tak ada apalah. Kalau Allah tak izinkan aku mati, kau buat apa pun aku tak mati. Nak takut pasal apa kat makhluk? Tengok satu lagi peristiwa. Diriwayatkan dalam satu hadis daripada Jabir, juga daripada tafsir Quran Al-Azim Ibn Katsir, tentang seorang laki-laki yang bernama Ghawras bin Harith. Laki-laki ini bernama Ghawras bin Harith. Dia sebenarnya antara orang yang telah disuruh-suruh lah oleh kaumnya untuk nak pergi bertemu dengan Nabi SAW, dan kalau boleh pancung. Macam itulah. Maka setelah satu peristiwa peperangan, maka diizinkan Allah dia berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ghawras bin Harith menghunuskan pedang, letak pedang kat leher Nabi. Nabi tengah letih perang kan. Lepas perang tengah letih rehat-rehat, sahabat-sahabat pun semua bakat letih belaka. Dia menyusup masuk sampai ke tempat Rasulullah SAW rehat, letak pedang, terus letak pedang dekat leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ghawras bin Harith menghunuskan pedang, letak kat leher Nabi. Maka dia kata, siapa yang dapat bela kamu ni? Siapa yang dapat jaga kamu ni? Yang selamatkan kamu? Ini ditanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah dekat duduk macam ni, rehat. Tiba-tiba ada pedang kat sini. Siapa yang boleh selamatkan kau? Nampak? Kalau kita macam mana? Menggetar. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Allah. Maka terjatuhlah pedang itu dari tangan Ghawras bin Harith. Lalu pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ambil pedang, Rasulullah letak kat lehernya. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang boleh membela kamu? Maka laki-laki itu menjawab, jadilah kamu orang yang paling baik, janganlah bertindak sebarang-sebarang. Engkaulah yang boleh selamatkan aku. Maka Rasul pun bertanya, maukah engkau mengucap 2 kalimat syahadah? Dan sesungguhnya aku ni Rasul. Maka dia pun berkata, aku berjanji, aku tidak akan memerangi kamu, dan aku tidak akan turut memerangi kaum aku untuk memerangi kamu. Aku janji tak akan perang dengan kau. Maka Rasulullah pun membebaskan Ghawras bin Harith kembali kepada kaumnya. Dah jalan pergi. Dia tak masuk Islam jalan. Maka Ghawras bin Harith kembali kepada kaumnya, dan dia berkata kepada, sungguh saya baru jumpa dengan manusia yang paling baik disebut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada peristiwa itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, salah satu asbabun nuzul. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahu azim. Allah gambarkan, wahai orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu pada waktu satu kaum yang bermaksud untuk menggerakkan tangannya untuk berbuat jahat pada kamu. Maka Allah menahan tangan mereka daripada kamu. Bertakwalah kepada Allah, wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang beriman itu bergantung, bertawakal. Jadi ayat ini sebahagian ulama menggambarkan ini peristiwanya.
menyatakan kepada kita bagaimana kalau kita berhadapan dengan kesusahan, ancaman, ketakutan, kepayahan, kesakitan, apapun perkara yang berlaku dalam hidup kita yang menyebabkan kita rasa sedih, takut, terancam, maka bertawakal pada Allah, bergantung pada Allah. Inilah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebab itulah kita melihat bagaimana keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung pada Allah. Iman yang ada pada Rasul, iman yang ada pada Rasulullah itulah sebenarnya yang memberi kekuatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah uswatun hasanah. Ini contoh yang baik pada kita. Jadi kalau pada hari inilah, kalau kita berdepan dengan apa pun perkara yang menakutkan, yang membimbangkan, yang menggelisahkan, merisaukan, mengancam, apa pun yang datang, keluar daripada mulut kita apa? Daripada hati kita, mulut kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang jaga aku, cukuplah Allah yang pelihara aku, cukuplah Allah yang beri kemenangan pada aku. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah. Orang anyanya kita, siapa anyanya kita? Tak, jangan tunggu Zionis datang, jangan tunggu Zionis datang. Bos kita anyanya kita. Kau dah cocok belum? Belum bos. Yang satu dua dah saya buat dengan Ustaz Nur Azman dulu. Ustaz Nur Azman boleh cocok? Boleh. Bocor rahsia Lepas tu yang ketiga, belum bos. Pergi cocok. Kau tak cocok, besok kau berhenti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cakap dengan dia, bos, cukuplah Allah pelihara saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cakap kat depan muka dia. Cukuplah Allah yang pelihara saya. Macam ini doa siapa? Nabi Ibrahim AS juga. Nabi Ibrahim AS kalau nak kena campak dalam api pun itulah dia. Takut tak tengok api? Api itu punya marak hebat. Bukan saja api, satu negara kan hina dia, cela dia, caci dia. Apa Ibrahim bunuh Tuhan kita? Ibrahim membunuh Tuhan kita. Ibrahim boleh bunuh Tuhan. Kalau Tuhan tu tak boleh protect diri dia, macam mana kata Ibrahim? Bukan Tuhan. Baik kau sembah aku, kata itu kan. Bodoh kan? Orang tak nampak jadi bodoh, dia kena sihir dengan setan. Jadi apa kata rasa Nabi Ibrahim AS kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setengah riwayat kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Jadi kalau kita takut, kita rasa terancam, kita rasa diganggu, kita rasa dalam keadaan macam-macam perkara yang tak elok berlaku pada kita, maka terus ikat dengan Allah. Ini yang Nabi ajar ni. Di akhir zaman ni kita kena ikut Rasulullah SAW yang berani macam itu kan. Jangan kita ikut nafsu. Nak lalu tak? Tak. Allah berfirman dalam surah Al-Imran. Ni dengar surah Al-Imran ayat 173 175. Last time kita nak tutup dengan ayat-ayat ini. Apa yang Allah firman? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina qala lahumun nas. Mereka berkata bahawa orang-orang manusia itu, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia sedang berkumpul kan, untuk nak menghancurkan kamu lah. Kita tinggal duduk, tiba-tiba datang masuk. Assalamualaikum. Kenapa? Ada orang datang nak ni nak kumpul, nak kepung kita ni. Ada orang nak kepung kita ni kan. Contohlah. Tak kira lah kepung tu siapa, gangster ke, 3 line ke, 4 line ke, tak kira lah siapa, orang Cina ke, siapa-siapa. Ada manusia, innan nas qad jama'u lakum.
Manusia sedang berkumpulkan tentera nak kalahkan kamu. Fakhshawhum, takutlah kamu. Jadi ada orang cakap, ada manusia cakap, manusia ada orang tengah kumpul ni nak attack kamu, nak serang kamu. Fakhshawhum, maka takutlah. Jadi orang bagi amaran kat kita. Yang bagi amaran tu siapa? Dia juga, syaitan juga. Maka apa orang beriman? Dengar sini Ini Allah sebut di dalam suratul Imran. Fazadahum imana. Bila dengar orang kata ada orang nak perang kamu, nak hancurkan kamu, nak tangkap kamu, ada orang nak buat macam-macam pada kamu, fazadahum imana. Masa itu pergantungan pada Allah tinggi, maka dan tertingkat iman dia. Makin berani, bukan makin takut, makin berani. Fazadahum imana. Orang datang ni, aku dengar ada CIA, ada Mossad, ada anggota nak kepung kamu, nak buat sesuatu ni, nak tangkap ni, kan? Takut. Fazadahum imana. Yang datang tu Allah tahu Allah nak bagi sesuatu, maka dia kata fazadahum imana. Orang beriman yang bertawakal pada Allah, iman dia semakin kuat. Sebab dia semakin bergantung pada Allah. Sebelum ni mungkin dia terlupa, tapi bila musuh datang, dia ingat Allah. Fazadahum imana wa qalu, maka dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mana yang menjaga kami, yang pelihara kami, yang mengurus kami. Aku serahkan kepada Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi rupa-rupanya bila kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil ni, iman kita makin kuat. Sebab pergantungan kita pada Allah makin jitu, makin padu, makin kuat. Bukan makin hasbunallah wa ni'mal wakil. Nampak Pontianak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah pesan. Baca betul dah hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi pensan. Pasal apa pensan? Habis Pontianak tu makin dekat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rupanya isteri kita. Gelap, tak nampak, duduk kat arkid, tunggu kat kereta bila nak lapar ni. Isteri kita pula pakai tudung labur sikit, dia baru beli daripada ni ke, baru terus lain sikit lah. Pakai jalan putih-putih. Kita tengok kat cermin tu kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lepas tu tiba-tiba kita ketuk cermin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Gelak ada. Patutnya kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil tu makin kuat iman kita. Makin lemah. Maknanya iman kita tu kita kena betulkan balik. Ada benda yang kita tak tauhidkan Allah lagi. Kita syahadah ni tak betul lagi. Syahadah ni kena betulkan balik. Hakikat syahadah ni kita kena faham sungguh. Bila sebut hasbunallah wa ni'mal wakil tu, kalau Nabi-Nabi sebut makin kuat, kita makin letih. Makin sedih. Kan? Ada orang aniaya kita. Siapa? Tak kira lah siapa-siapa. Aniaya kita, bos kita ke, aniaya kita. Patutnya kita dapat gaji naik sikit, dia aniaya kita, dia startkan kita tak boleh naik. Patutnya kita dapat hani dia. Jadi kita hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita rasa terancam. Kita mahu cukuplah Allah yang jaga aku, cukuplah Allah yang pelihara aku. Tapi kita makin sedih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Makin sedih. Kenapa sedih? Sebab kenang gaji tak naik tadi. Patutnya kita merasakan bahawa cukuplah Allah. Lagi baca lagi kuat iman kita. Patutnya begitu. Ini yang Nabi-Nabi. Sebab tu kita hari ni nak kena faham, zikrullah tu dia kena dengan perasaan. Kita sebelum kena ancam tu, kita baca tadi, kita baca dengan perasaan. Bila sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, apa kita rasa? Kita nak rasa Allah saja yang maha kuat, Allah saja yang maha hebat, Allah yang merancang segala-galanya, Allah yang menentukan qada dan qadar, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Takut tadi itu dialihkan, digantung kepada Allah, maka kita makin tenang, makin kuat. Kalau kena pun
pada masa tu kita dah bersedia. Allah yang jaga aku. Kalau aku sakit pun Allah yang izin. Kalau aku lepas, Allah yang izin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sahabat-sahabat yang Allah cerita. Situasi sahabat apabila dia balik daripada satu peristiwa perang, tiba-tiba orang munafik kata, kamu dah balik perang, kamu dah selamat. Sesungguhnya aku dengar orang-orang Mekah sedang kumpulkan lagi besar tenteranya untuk nak habiskan Madinah ni. Sahabat-sahabat tengok orang musyrikin, orang munafikin, dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini peristiwa sahabat-sahabat. Sebab mereka beradab tarbiyah, hati mereka bersih, mereka kenal Allah, mereka mentauhidkan Allah. Bila datang benda mengancam, benda tu makin kuat, sebab dia bukan bergantung kepada kekuatan dia bukan bergantung pada hebat dia, ramainya dia gantung pada Allah, dan Allah yang maha berkuasa. Ini tauhid, akidah. Maka berlaku dalam seterusnya, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin azim. Setelah mereka pergi mengejar musuh, maknanya bila orang cakap musuh tengah kumpul, maka bukan makin takut sahabat-sahabat, makin berani kejar musuh. Kat mana? Kumpul kat mana? Bukan lari, kumpul kat mana? Kejar musuh. Mereka kembali mendapat nikmat. Mereka rupanya Allah nak bagikan kemenangan, limpah kurnia daripada Allah. Mereka tidak disentuh oleh suatu bencana pun. Kita takut tu, kita tak bergantung pada Allah tu, kita ingat bila kita takut, kita tak kena bencana. Bila kita takut, itulah bencana. Sebab kita terputus daripada Allah. Jadi bila sahabat-sahabat dengar tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dia pun pergi kejar musuh. Maka kata Allah firman sini, Allah bagi nikmat sebab dia bersama Allah tadi. Maka dia limpahkan oleh ni kurnia oleh Allah. Mereka tidak disentuh oleh bencana, serta mereka mendapat redha Allah. Dan Allah punya limpah kurnia yang besar. Nampak? Jadi rupa-rupanya bila musuh-musuh tadi menakutkan kita bergantung pada Allah, Allah bagi nikmat. Tapi bila kita terputus daripada Allah, kita lari daripada Allah, kita makin takut, maka Allah akan bagi bencana. Jadi sahabat-sahabat berlaku apa? Makin berani bersama Allah tadi. Bukan berani sebab dia terror, tak. Dia berani, dia bergantung pada Allah. Maka Allah bagi nikmat, Allah bagi limpah kurnia. Tidak ada sikit pun bencana kena kat dia. Dan kemudian ada ayat seterusnya, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin. Ini surah Al-Imran ayat 173, 174, 175. Tampal kat rumah, ajar anak-anak baca. Terutamanya kalau kita nak berhadapan dengan ancaman-ancaman. Apa ayat 175? Sesungguhnya innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya syaitan yang demikian itu, syaitan yukhawwifu, syaitan itu akan menakut-nakutkan kamu. Syaitan yang takut-takut, syaitan yang menyebabkan hati kita ni terputus daripada tawakal pada Allah, terputus daripada bergantung pada Allah, terputus daripada nikmat dan rahmat Allah. Dia takut-takutkan kita. Jadi bila takut masuk dalam hati, kita terputus daripada Allah, maka syaitan menanglah macam itu. Maka sesungguhnya yang membawa berita yang demikian itu syaitan, bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, musuh-musuh tadi. Oleh itu janganlah kamu takut, fala takhafuhum, janganlah kamu takut pada mereka. Jadi Allah kata apa? Jangan takut pada mereka. Wa khafun, jangan kamu takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku. Takut kepada murka Allah. Kita putus hubungan kita dengan Allah, kita tak meletakkan Allah sebagai Rabb dan Ilah kita. Kita takut pada makhluk, maka Allah perintah takut kepada aku. Kalau kita putus, maka kita akan mendapat balak bencana. Jika kamu in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Kalau kamu beriman, yakin ke Allah, takutlah pada aku, kata Allah.
Jadi ini manusia hari ini dia akan takut-takutkan kita. Dia kata kita akan menyusahkan orang-orang yang macam ni. Ketua jin kan. Kita akan menyusahkan. Ya, sebab itulah tuan-tuan puan-puan, memang dia akan menakutkan kita. Siapa yang menakutkan tu? Syaitan. Kenapa dia takutkan? Supaya kita terputus daripada Allah. Pergantungan kita terputus, tawakal kita terputus, harap kita terputus, kan? Sayang kita ke Allah terputus. Jadi kita tak merasai kesempurnaan Allah. Terputus. Kenapa? Syaitan nak sesatkan tauhid kita. Pada tauhid pada Allah saja. Kita mengesahkan Allah. Maka Nabi mengajar kita satu hadisnya Bukhari dan Muslim. Ni doa. Apa kata Rasulullah? Ni doa Nabi ajar. Ya Allah. Ingat doa ni. Saya baca bahasa Melayu supaya kita ingat. Ya Allah, aku serahkan diri aku kepadamu. Aku serahkan diri aku kepadamu. Aku serahkan urusan aku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku sandarkan belakangku kepadamu. Dengan keinginanku, dengan ketakutanku, daripadamu kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan, dan aku beriman dengan nabimu yang engkau utuskan. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi Allah SWT mengajar kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita serahkan diri kita pada Allah. Jadi kunci tak nak takut pada makhluk, serah diri pada Allah. Serah diri pada Allah nombor satu. Kemudian serahkan urusan kita pada Allah. Kita bukan tak berusaha. Sebab berusaha itu Allah perintah, tapi kita serah pada Allah. Kemudian kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Kemudian kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutanku bukan untuk manusia. Ketakutanku semua hanya pada Allah. Jadi Allah ajar kita begitulah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kunci Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi seorang yang berani? Kerana rupa-rupanya hatinya, fikirannya telah diserahkan pada Allah. Bila Allah perintah buat sesuatu, dia buat dan akhirnya dia serahkan diri pada Allah dan dia sandarkan urusan dia kepada Allah tadi, maka Allah berikan kepada dia keberanian. Hari ini kita tak serahkan diri kita pada Allah, kita serahkan kepada makhluk. Kita anggap bos kita lah Tuhan, kita anggap kawan kita tu Tuhan, suami kita, isteri kita tu Tuhan, anak kita tu Tuhan. Kita serahkan pada yang lain. Maka kita kena serahkan pada Allah. Urusan pun serah pada Allah. Serah bukan maknanya tak berusaha, tapi terserahkan hati kita pada Allah. Tangan, kaki, fizikal, usaha maksimal. Hati serah ke Allah. Ini dua amal yang berbeza. Kemudian selepas itu kita tidak takut pada makhluk. Jangan takut kepada makhluk. Aku liqali haza astaghfirullahalazim li wa lakum. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang mungkin kita boleh ambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berani, terutamanya bila berhadapan dengan peperangan, terutamanya bila berhadapan dengan musuh. Dia berani. Ya, sebab itulah kita nak kena latih diri kita supaya iman kita tertingkat, supaya kita lebih kenal Allah. Dan dengan kenal pada Allah tadi, mudah-mudahan kita dapat cahaya-cahaya perhambaan yang betul kepada Allah. Akhirnya kita jadi orang yang berani kerana Allah, takut kerana Allah, sayang kerana Allah, benci kerana Allah. Semua yang ada dalam hati kita jadi sesuatu yang kita ikat dengan Allah, dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah ada apa-apa soalan tambahan ataupun ada apa nak cakap sikit, tak banyak masa, bolehlah. Ada apa-apa tak? Kalau seorang-seorang kat FB tu tak ada orang, ada orang at least one adalah apa-apa, ada apa-apa nak tanya ke, nak umumkan ke apa-apa ke, ada pengumuman apa-apa ke? Tak ada.
Semua okey dah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kelompok orang-orang yang dia redha, orang-orang yang mendapat rahmat, nikmat daripada dia. Sehingga akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Insya-Allah. Tak ada dah, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad samat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahdat ala nusrati syari'atik fathik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa hdiha suhulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tariqud da'wah wa tariqut tarbiyah wa tariqut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.